سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. طيب. Jadi sebelum tu kita ulang dulu apa yang kita dah mengaji dalam pengajian yang lepas. Jadi masih lagi dalam perbincangan apa ni bab-bab yang terkeluar daripada asal. Jadi sebelum ni musannif rahimahullah sebutkan alamat-alamat furu' dan alamat-alamat asal dan alamat-alamat furu'. Jadi alamat-alamat asal ada 4. Anwa'ul i'rab ada 4, rafa', nasab, khafad dan juga jazam. Dan tiap-tiap satu tu ada alamat asliyah. Rafa' ada alamat asliyah, nasab ada alamat asliyah, khafad ada alamat asliyah dan jazam ada alamat asliyah. Alamat asliyah bagi rafa' dhammah. Alamat asliyah bagi nasab fathah dan alamat asliyah bagi khafad kasrah dan alamat asliyah bagi jazam adalah sukun. Baik. Jadi di sana ada beberapa kalimat yang terkeluar daripada asal ni. Jadi asal kita kata rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafad dengan kasrah, jazam dengan sukun. Jadi ada beberapa kalimat yang keluar daripada asal. Sama ada keluar daripada asal pada kesemua keadaan, pada ketika rafa', nasab ataupun jazam ataupun pada sebahagian keadaan. Seperti kita kata jamak muannas salim, yang mana nasab dia dengan kasrah. Yang ni dia keluar daripada asal ketika nasab. Tapi ketika rafa' dengan dhammah, ketika khafad dengan kasrah, masih lagi dalam keadaan asal. Dia terkeluar daripada asal ketika nasab sahaja. Begitu juga isim mamnu' minas sarf. Dia terkeluar daripada asal ketika khafad dengan fathah. Adapun pada ketika yang lain masih dalam keadaan asal. Tapi ada kalimah yang terkeluar daripada asal pada kesemua keadaan. Contohnya al-af'alul khamsah ataupun al-amsilatul khamsah. Rafa' dengan subutun nun dan juga jazam dengan nasab dengan hazaf nun. Jadi dia terkeluar daripada asal pada semua keadaan. Begitu juga al-asma'us sittah yang kita dah sebutkan. Jadi ada berapa kalimat yang terkeluar daripada asal? Kita sebut 7. Dan kita dah ambil dah 3. Bab yang pertama dan kedua dan yang ketiga. Bab yang pertama disebutkan al-asma'us sittah. Ada pertambahan 1 daripada yang kita mengaji dulu, al-asma'ul khamsah ditambah 1. Abuka, hakuka, hamuki, fuka, zumalin, hanuka. Kemudian yang kedua isim tasniyah ataupun musanna. Dan kita sebutkan di sini ada 8 syarat. Ada 8 syarat, 8 syarat tasniyah. Apa dia 8 syarat tu? Yang pertama an yakuna mu'raban wa an yakuna mudzakkaran wa an yakuna mu'raban wa an yakuna munakkaran, betul? Wa an yakuna mufradan, betul? Wa an yakuna lahu thanin fil wujud. Lagi? Apa dia? An yattafiqa lafzu kulli wahidi min asnain, dan juga an yattafiqa makna kulli lafzi min asnain, betul? Alla yustaghna anhu bi tasniyati ghairihi. Ada 8 syarat tasniyah. Cukup atau sebut? Tak, cuba tengok balik. Apa dia anda tak sebut?
Ada mutarkib. Ada mutarkib. Baik, jadi semua 8 syarat, dan syarat-syarat ni jugalah disyaratkan pada jamak muzakkar salim. Dan bab yang ketiga yang kita dah baca iaitu jamak muzakkar salim. Dan jamak muzakkar salim ni kita katakan disyaratkan juga syarat-syarat yang disyaratkan pada tasniah, dan ada tambahan syarat. Sebab jamak muzakkar salim sama ada isim jamid ataupun isim wasaf. Sama ada isim jamid ataupun isim wasaf, terbagi kepada dua. Dan kalau isim jamid maka la budda an yakuna alaman li mudzakkarin akilin khalian min ta'it ta'nis. Itu syarat dia lah. Syarat apa ni jamak muzakkar salim, mestilah dia, kalau dia isim jamid, dia mesti jadi alam bagi muzakkar yang berakal. Kalau muzakkar yang tak berakal maka tidak dijamakkan jamak muzakkar salim. Lepas tu tidak ada tak ta'nis. Contohnya Talhah. Talhah tak dibuat jamak muzakkar salim. Talhah jamak muannas salim. Jadi tak dijamak, tak kata Talhatun. Kita tak sebut Talhatun, kita akan sebut Talahat. Jamak dia tak boleh buat jamak muzakkar salim. Hamzah tak boleh kata Hamzatun. Jadi jamak dia jamak muzakkar jamak muannas salim yang kita akan mengaji nanti. Ataupun jamak tu kalau bukan isim jamid, dia isim wasaf. Isim wasaf disyaratkan an yakuna wasfan li mudzakkarin akilin khalian min ta'it ta'nis lakinnahu qabilun laha. Syarat dia kalau wasaf, mestilah wasaf bagi alam, dia jadi alam dia jadi wasaf bagi muzakkar yang berakal dan tidak ada tak. Tidak ada tak ta'nis, tapi terima tak. Itu pengulangan lah yang mana yang masuk itu. Dia tahu dah contoh-contoh yang kita bagi, cuma kita nak ulang semula syarat-syarat yang kita dah sebutkan. Baik. Jadi hari ini kita cuba ambil bab yang keempat dan juga yang kelima. Bab yang keempat dan juga bab yang kelima. Maka ada dua lagi tinggal lah, bab yang keenam dan juga yang ketujuh. Mimma kharaja anil asl. Jadi bab yang keempat iaitu jamak muzakkar, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jadi kata musannif rahimahullah, wa ulatu wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma summiya minhuma fayunsabu bil kasrati. Jadi ulat dan juga apa yang dijamakkan dengan alif dan juga tak. Tak tu alif dan juga tak tu alif dan tak tambahan, bukan alif dan tak asal. Dan wama summiya bihi minhuma, dan apa yang dinamakan dengannya daripada kedua-duanya. Maka semua ni fayunsabu dinasabkan dengan kasrah, seperti khalaqallahu samawati dan astafal banati. Dua-dua tu dalam keadaan mansub dengan kasrah. Yang ni kita kenal sebagai jamak muannas salim. Kita selalu kenal dengan jamak muannas salim. Tapi musannif rahimahullah dia berpaling daripada nama yang biasa kita tahu tu jamak muannas salim kepada nama lain, iaitu majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Dan inilah yang disebut oleh Ibnu Malik dalam dia punya alfiyah dia, majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Kenapa dia berpaling daripada jamak muannas salim kepada majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain? Baik. Sebelum ni kita kenal jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan ada gu dia jamak muzakkar salim. Baik, kenapa kita namakan jamak muzakkar salim? Satu, sebab dia jamak, lebih daripada dua. Lepas tu kenapa muzakkar? Sebab jamak bagi laki-laki, muzakkar. Dan kenapa dinamakan salim? Sebab bina mufrad dia tidak berubah. Maknanya tak pecah, seperti mana jamak taksir, yang mana bentuk mufrad dia berubah bila dijamakkan. Maka dinamakan jamak muzakkar salim. Jadi fahamnya kat jamak muannas salim pun macam itulah.
Sebab kita namakan jamak muannas salim. Kenapa jamak? Sebab lebih daripada dua. Madalla ala aksar minas natain. Lepas tu kenapa muannas? Sebab jamak bagi perempuan. Lepas tu kenapa salim? Yang kita faham, dia punya mufrad dia tidak berubah. Mufrad dia tidak berubah bila dijamakkan. Tapi bila ulama kaji tengok perkataan-perkataan Arab, di sana ada kalimah-kalimah yang bila dijamakkan jamak muzakkar salim, tapi binaan mufrad dia berubah. Binaan mufrad dia berubah. Nanti kita akan tengoklah dalam syarah. Dan juga ulama dapati juga di sana ada kalimat yang dijamakkan jamak muzakkar salim, tapi dia bukan muannas. Dia muzakkar, tapi dijamakkan jamak muannas salim. Seperti kalimah hammam, jamak dia hammamat. Muzakkar tapi jamak dia jamak muannas salim. Istablun, istablat. Jadi banyak lagi tatbiqat, ijra'at. Itu semua tu jamak muannas salim, tapi dia punya mufrad dia muzakkar. Sebab itulah dipalingkan daripada nama jam'ul muannatsis salim kepada majumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Itu kena apa? Memang kaid la budda minhu. Bita'in bi alifin wa ta'in mazidatain. Jadi cuma dalam masalah yang nama yang masyhurnya memang jamak muannas salim. Cuma bila kita mengaji untuk peringkat permulaan, kita tak masuklah kepada apa yang ana sebut tadi. Pasal apa ni istablun, lepas tu istablat, kita masuk di sana ada muzakkar, lepas tu jamak dia jadi muannas. Jadi orang pening. Jadi biar kita bagi kenal dulu. Dia kenal dulu apa tu jamak muzakkar muannas salim. Jadi bila dia mengaji lagi, dia akan tahu rupanya yang sahihnya namanya begini dan begini. Cuma ulama kata nama dia dah masyhur dah. Dia jadi satu alam dah. Nama dia jamak muannas salim. Walaupun ada yang dijamakkan jamak muannas salim, mufrad dia tak salim. Di sana ada beberapa kata kalimah yang dijamakkan jamak muzakkar salim ataupun isim yang dijamakkan jamak muzakkar salim. Yang pertama al-ismul makhtum bi ta'it ta'nis. Yang pertama isim yang berakhir dengan tak ta'nis. Yang akhirnya adalah tak ta'nis, sama ada dia alam ataupun tidak. Alam ni pula sama ada alam muzakkar ataupun alam muannas. Fatimah, Fatimat. Talha, Talhat. Ataupun ghaira alam. Syajarah, Syajarat.
Ini antara tempat-tempat yang dijamakkan sebagai jamak muannas salim. Dalam Hamish ada sebut 5. Dalam kitab-kitab ni ada lagi tambahan. Baik, yang pertama isim yang al-makhtum, yang dikhatamkan, yang berakhir dengan tak ta'nis, sama ada alam ataupun bukan alam. Dan kalau isim tu alam, sama ada alam tu alam muzakkar ataupun alam muannas. Contohnya nak bagi contoh dah ni, setengah kitab dia bahagikan dua. Apa ni, alam muzakkar muannas, dikira dua. Baik. Ni contoh Fatimah ni alam yang muannas. Jadi jamak dia Fatimat. Talhah jamak dia Talahat. Baik. Jamak dia Talahat. Ataupun ghairu alam seperti syajarah. Jamak dia syajarat. Jadi jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Yang kedua al-ismul makhtum bi alifit ta'nis al-mamdudah au al-maksurah. Isim yang berakhir dengan alif ta'nis yang mamdudah. Apa dia alif ta'nis mamdudah? Iaitu alif yang selepas dia ada hamzah. Selepas dia ada hamzah tu panggil nama dia alif mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Ataupun isim yang berakhir dengan alif ta'nis al-maksurah. Inilah alif layyinah. Jadi jamak dia hasnawat. Berubah kan? Daripada hasna jadi hasnawat. Tukar jadi waw belakang. Yang ni hublayat. Asal hubla, jamak muannas salim jadi hublayat. Jadi berubah dia punya bina mufrad dia. Di antara contoh yang mana bina mufrad dia berubah. Sebab tu diberpalingkan daripada nama jamak muannas salim kepada majmu'ah bi alifin wa ta'in mazidatain. Yang ketiga al-ismul musaghar, isim yang ditasghirkan. Alladzi la yaqil. Tapi isim yang ditasghirkan bagi yang tidak berakal. Yang ditasghirkan yang tidak berakal seperti Qulaim. Tasghir bagi qalam atau wazan fu'ail. Disebut itu fu'ailun. Baik, ini Qulaim. Jadi jamak dia Qulaimat. Jamak muannas salim dia Qulaimat. Qulaim. Ni kalimah Qulaim. Jadi dia punya jamak dia Qulaimat. Yang keempat al-alam al-muannas. Ini alam muannas yang tidak berakhir dengan tak. Tadi alam muannas yang berakhir dengan tak ta'nis. Ini alam muannas yang tidak berakhir dengan tak. Contoh Hindun, Zainab. Jamak dia Hindat, Zainabat. Hindat dan juga Zainabat. Yang kelima ba'du asma'il ajnas ka hammam wastabl. Hammamat, istablat. Tadi dah sebut dah. Dan yang keenam
sifat bagi jamak muzakkar yang tidak berakal. Kita nak baca dalam Quran ashhurun ma'lumat. Ashhurun ma'lumat. Jadi jamak dia sifat. Maklumat tu sifat bagi ashhur. Ashhur ni berakal tak? Tak berakal. Jadi boleh dijamakkan jamak muannas salim. Tapi boleh guna dua lah kalau kita mengaji yang telah mengaji dah sebelum ni. Maknanya kalau dah jamak tu jamak yang tidak berakal, maka pada sifat dia tu kita boleh guna mufrad muannas ataupun jamak muannas salim. Maknanya ashhurun ma'lumah ataupun ashhurun ma'lumat. Semua boleh. Tapi dalam Quran ashhurun ma'lumat lah jamak. Tapi kalau selain daripada Al-Quran boleh kita sebut ashhurun ma'lumah. Jibalun rasiyah. Boleh juga jibalun rasiyat. Yang jamak muannas salim. Dua-dua betul. Setengah kita ada tambah mu'azzam al-masadir al-mujawizah salasata ahruf. Ada sebagian kita sebut ini kebanyakan masdar-masdar yang melebihi 3 huruf. Contoh tatbiq. Jamak dia tatbiqat. Contohnya imdad. Jamak dia imdadat. Contohnya ijra'. Jamak dia ijra'at. Jadi dijamakkan jamak muannas salim. Sedangkan mufrad dia muzakkar. Sebab tu yang nama sahih dia majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Ma dalla ala aqsa minasnain bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Baik, baca dalam qala syarih rahimahullah al-babur rabi' mimma kharaja 'anil asli ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Bab yang keempat daripada apa yang terkeluar daripada asal, iaitu apa yang dijamakkan dengan alif dan ta yang ditambah. Alif dan ta tu mestilah alif dan ta tambahan. Adapun kalau dua-duanya memang huruf asal ataupun salah satu daripada dua ni huruf asal, maka dia tak termasuk dalam perbincangan kita ni. Dia tak dijamakkan dengan jamak muannas salim. I'rab dia bukan i'rab jamak muannas salim. Seperti hindat, kahindat wa zainabat. Fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathah. Sesungguhnya dinasabkan ia yang tersebut tu dengan kasrah sebagai ganti daripada fathah. Sebab asalnya nasab alamat dia apa? Fathah, alamat asliyah dia. Tapi ni alamat ganti. Jadi keluar daripada asal. Taqulu ra'aitul hindati waz zainabati. Dengan kasrah. Dia tempat nasab. Nasab alamat nasab dia kasrah. Qala Allah Ta'ala khalaqallahu samawati wa astafal banati. Jadi banat pun jamak muannas ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain ataupun jamak muannas salim. Masyhurnya jamak muannas salim. Banat, akhawat pun sama juga jamak muannas salim. Fa amma fi raf'i wa jar fa innahu 'ala al-asli. Adapun pada ketika rafa' dan jar, maka sungguhnya ianya di atas asal. Maknanya rafa' dengan dhammah, jar dengan kasrah. Taqulu ja'atil hindatu fatarfa'uhu bid-dhammah wa maratu bil hindati fatajruhu bil kasrah. Wala farqa baina an yakuna musamma hadzal jam'i muannasan bil ma'na ka hindin wa hindat au bitta'i ka talhah wa talahat
au bitta wal ma'na jami'an ka Fatimah wa Fatimat, au bil alifil maksurah ka hubla wa hublayat, awil mamdudah ka sahra wa sahrawat, au yakuna musammahu mudhakkaran ka istabl wa istablat wa istablat, jamak dia, wa hamman wa hammam wa hammamat. Dia kata tidak ada beza lah, tidak ada beza antara musamma bagi jamak ni. Musamma ni empunya nama tu. Hindun tu nama. Orang yang diberi nama Hindun tu, itu musamma. Zat yang diberi nama Hindun tu musamma. Jadi dia tak kira lah sama ada musamma bagi jamak ni, dia tu muannas bil makna, seperti kalimah Hindun. Hindun lafaz dia muzakkar, tapi makna dia muannas. Adapun Talhah, dia punya lafaz dia muannas, tapi makna dia muzakkar. Jadi dia ni muannas bil bitta. Disebut sebagai muannas lafzi, bukan muannas maknawi. Dia pada lafaz saja muannas, tapi pada makna dia muzakkar. Jadi tak ada beza sama ada musamma hadzal jam'i ni muannasan bil makna ka hindin wa hindat, au bitta ka talhah wa talahat, ataupun bitta wal makna. Ini dipanggil juga sebagai muannas lafzi maknawi. Muannas lafzi maknawi. Lafzi maknawi atau lafzi dan maknawi. Ini contohnya Zainab, Talha, Hamzah. Maknawi Zainab, yani Fatimah, Aisyah. Lihat, ni pada lafaz dia muannas, tapi makna dia muzakkar. Yang ni lafaz dia muzakkar, tapi makna dia muannas, dia muannas maknawi. Adapun lafzi maknawi, lafaz dia muannas, makna pun muannas. Ada 3. Baik. Ini mau disebut di sini bil makna ataupun bitta wal makna. Maksud dia apa yang disebut, yang ditulis kat papan putih tu lah. Ka Fatimah wa Fatimat, ataupun bil alifil maksurah ka hubla wa hublayat, awil mamdudah ka sahra wa sahrawat. Tu alif mamdudah, alif yang selepas dia ada hamzah. Au yakuna musammahu muzakkaran, ataupun musamma tu muzakkar. Tuan nama tu adalah muzakkar. Seperti apa? Istablun, juga istablat sama dia. Dia muzakkar. Bahkan lafaz dia pun lafaz muzakkar. Wa hammam wa hammamat. Hammam dan juga hammamat. Lepas tu kata dia lagi, wa kadzalika la farqa baina an yakuna qad salimat binyatu wahidihi ka dhakhmah wa dhakhmat, au taghayyarat ka sajdah wa sajadat. Dia kata begitu juga tidak ada perbezaan, tidak ada farak. Tidak ada perbezaan antara, kita kata jamak muzakkar salim, jamak muzakkar dah, jamak muannas salim yang selamat binaan mufrad dia, seperti dhakhmah, dhakhmat. Ada perbezaan tak? Berubah tak dia punya mufrad? Tak berubah. Dhakhmah jadi dhakhmat. Saya katakan dha kha mim. Jadi tak tu untuk muannas tambah. Ataupun taghayyarat, yakni taghayyarat binyatu wahidihi, ataupun berubah binaan mufrad dia, seperti sajdah wa sajadat. Berubah kan? Sajdah jadi sajadat, jim dia berbaris atas. Sajdah wa sajadat. Ataupun hubla wa hublayat, ni pun berubah juga.
hubla jadi hublayat, jadi ya belakang tu. Ni pun berubah juga yang ketiga, wasahra wasahrawat. Wasahrawat, hamzah tu ditukarkan jadi waw. Dia kata ala tara annal awwala muharrakun wasatuhu. Tidakkah kamu lihat bahwasanya yang pertama iaitu sajdah tu, yang apa ni jamak dia sajadat tu, muharrakun wasatuhu, diperbariskan wasat dia, tengah dia huruf jim tu. Wathani kulibat alifuhu ya'an, dan yang kedua pada hubla tu, jamak dia hublayat, ditukarkan alif dia jadi ya. Asal alif hubla jadi hublayat, jadi ya. Wathalis kulibat hamzatuhu wawan, dan yang ketiga iaitu sahra, jamak dia sahrawat, ditukarkan hamzah dia jadi waw. Asal sahra jadi sahrawat. Walizalika, dan kerana itulah, adaltu, ini aku berpaling, an qauli aksarihim, daripada perkataan kebanyakan ulama. Mereka cakap apa? An qauli aksarihim jam'ul muannasi salim ila an qultu al jam'u bil alifi wat ta. Sebab itulah aku berpaling daripada perkataan kebanyakan ulama jamak muzakkar salim. Aku berpaling pada aku katakan jamak dengan alif dan juga ta. Supaya apa? Li'a'umma, supaya aku dapat mengumumkan jam'al muannatsi wa jam'al mudzakkar wa ma salima fihi al-mufradu wa ma taghayyar. Supaya aku dapat mengumumkan jamak muannas sama ada jamak muannas tu daripada apa ni muannas lafzi maknawi ataupun lafzi maknawi, dan juga jamak muzakkar. Silap. Maksud jamak muannas tadi adalah jamak apa ni maknawi dengan lafzi maknawi, yang masuk dengan jamak muzakkar tadi iaitu muannas yang dijamakkan, muannas lafzi yang dijamakkan dengan jamak muzakkar muannas salim. Dan juga untuk aku mengumumkan apa yang selamat dia punya binaan mufrad dia, dan apa yang berubah. Ini dia bagi contoh tadi, ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Tadi Fatimah tak berubah. Tiba-tiba lepas tu Dhahmat tak berubah. Kat sajadat dia berubah. Jadi kalau guna jamak muannas salim, tak kenal dengan nama tu. Sebab ada yang tak salim. Ini sebab tu dia kata dia berpaling daripada kata kebanyakan ulama, daripada jamak muannas salim jadi jamak al-jam'u bil alif wat ta. Kita baca habis dulu, dia nak jelaskan sikit, ada beberapa benda dalam tu. Wa qayyatul alif wa ta biziyadati liyakhruja nahwu bait wa abyat wa mait wa amwat. Dan aku kaitkan alif dan juga ta tu dengan biziyadah. Dalam matan tu, bi alifin wa ta'in mazidatain. Aku kaitkan dengan ziyadah. Ni kait ni syarat ni. Apa tak dapat tidak ni, kena kaitkan. Dan kait alif dengan ta dengan ziyadah supaya apa? Liyakhruja nahwu bait wa abyat wa mait wa amwat fa inna ta fihi ma asliyatun. Maka huruf ta pada kedua-dua kalimat ni, bait dengan mait ni adalah asliyah. Itu ta asal, bukan ta zaidah. Maka fayun sabani bil fathi alal asli. Maka dinasabkan kedua-dua ni, bait dengan mait ni, dengan fathah alal asli. Abiyat baitan, mait abiyatan kalau dia punya ketika nasab, amwatan ketika nasab. Taqulu sakantu abiyatan ketika nasab, wa hadartu amwatan ketika nasab. Maka di i'rab atas asal. Qala Allah Ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Jadi amwatan jadi
khabar kana. Begitu juga wa kadzalika nahwu qudah. Ini begitu juga pada keluar tu, aku kaitkan alif dengan tak tu supaya keluar juga seperti qudah wa ghuzah. Fa inna ta'a fihima, maka sesungguhnya tak pada kedua-dua lafaz ni, pada kedua-dua kalimah ni, qudah dan ghuzah, wa in kanat zaidatan, dan jika ianya tak yang tambahan, illa kecuali annal alifa fihima asliyatun, kecuali alif pada ghuzah dan ghudah tu adalah alif yang asli, bukan alif yang zaidah. Pasal kau cakap dia apa ni asliyah, sebab apa ni dia kata li annaha munqalibatun an aslin, kerana alif tersebut dia tu ditukarkan daripada asal. Asal bukan alif. Asal pada qudah adalah qudayah. Asal bagi qudah, qudatun asluhu qudayatun. Asal bagi ghuzah, asal dia ghuzah, uzawatun. Lepas tu apa berlaku? Kaedah dalam sorof, bila huruf illah berbaris sebelum dia berbaris fathah, maka diubah jadi alif. Jadilah qudah. Ketukar ni jadi alif. Ghuzawah tukar jadi ghuzah. Jadi asal dia ghuzawah. Tengok fi'il dia ghaza yaghzu. Ghaza yaghzu. Wawi. Ghazawa. Qadha yaqdi. Asal dia ya. Asal dia ya. Sebab tu dia kata yang ni asal ni dia munqalibah, yang ditukarkan daripada asal. Sebab asal ni memang asal dia punya kalimat. Qadha yaqdi. Ghaza yaghzu. Jadi memang asal dia. Tu kata syarah li'annaha munqalibatun an aslin. Ala tara anna al-asla qudayatun wa ghuzawatun. Li'annaha min qadaitu wa ghazawtu. Li'annaha min qadaitu wa ghazawtu. Jadi bila dia sandarkan kepada tak dhamir tu pun nampak asal dia. Ghazawtu, qadaitu. Jadi kaedah dia, falamma taharrakatil waw wal ya wan fataha ma qablahuma qulibata alifain. Apa ni? Alifaini. Alif ya. Alifaini. Maka tak kala berbaris huruf waw dan huruf ya dan berbaris fathah apa yang sebelum kedua-duanya, sebelum waw dan juga ya, maka diubahkan waw dan juga ya tu jadi alif. Qulibata alifaini. Falidzalika yunsabani bil fathi alal asli. Karena itulah kedua-dua kalimat ni dinasabkan dengan fathah atas asal. Taqulu ra'aitu qudatan wa ghuzatan. Dia faham? Mau nak terangkan sikit tentang tadi, kita patah balik sikit. Habis dah. Cuma tadi ada kalimat ulat. Ulat tu apa ni? Mulhaq. Sebab dia tidak ada mufrad dia daripada lafaz dia. Kalimah dokhmah, jamak dia dokhmah.
Sajdatun jamak dia sajadat. Ma farq bainahuma? Apa beza antara dua-dua ni? Ha? Apa beza antara dua-dua ni? Tu Talha jamak. Talha jamak apa tu? Ha? Ha. Jamak je nak Talha. Talhat ke Talahat? Ha? Kenapa sini dohmah jadi dohmat? Memang tetap dohmah jadi dohmat. Sebab tu dia sebut kat yang kekal, yang selamat binyah dia. Dia kata apa? Wa kadzalika la farqa baina an yakuna qad salimat binyatu wahidihi. Itu tak ada bezalah antara jamak muannas salim yang selamat binaan mufrad dia. Dia bagi contoh apa? Dohmah dengan jamak dia dohmat. Jadi dohmah binaan dia tak berubah. Dohmah doh juga. Dohmat. Sebab kaedah lah, bila kaedah nak jamak kita akan buang tak ni, kita akan letakkan alif dan juga alif juga tak marbutah di mufrad tu kita akan buang untuk menunjukkan muannas. Sajdah tapi jadi sajadat. Tak jadi sajdat. Ha? Talha jamak dia Talahat. Jadi kalau dalam tu ada tulis Talha, jamak dia Talhat, itu betul kan lah. Jamak dia Talahat. Talahat. Ini masalah kaedah pada menjamak jamak muannas apa ni, nak menjamakkan jamak muannas salim pada isim sulasi, pada isim sulasi yang tengah dia mati, yang tengah dia sakin. Ni sajdah sakin, ni dohmah tengah dia sakin, ni talha tengah dia sakin. Jadi dia ada kaedah dia lah. Dia ada kaedah dia. Dan dia ada syarat-syarat dia. Maknanya cara ringkas, kalau lah apa ni sulasi yang mana sakin wasatuhu, apa ni wasatnya ni sakin, huruf sahih dan juga sakin. Ni huruf sahih ni, bukan huruf illah. Huruf illah lain pula. Huruf sahih dan kesemuanya dalam keadaan sakin. Lepas tu belakang dia huruf apa ni berbaris fathah. Maka jamak dia jim tadi kita akan bariskan fathah. Jadi kan jim lah, maknanya yang sakin tadi kita akan bariskan. Jadi sajadat. Rakaah jamak dia rakaat. Nazratun jamak dia nazarat. Kita akan apa ni bariskan yang sakin tadi. Dan mesti kena isim, tak boleh sifat. Adapun dohmah sifat. Dohmun rajulun dohmun. Dohmun tu sifat bagi rajul atau lelaki yang besar. Jadi sebabkan apa ni dia ni sifat, maka dia kekal macam biasa. Sebab tu tak jadi dohmat. Dia akan jadi dohmah. Baik. Dia jangan ikut isim wasaf. Adapun talhah, dia bukan sifat. Talhah bukan sifat. Dia tu nama, isim. Lepas tu tengah dia mati, huruf sahih. Jadi jamak dia talahat. Jamak dia talahat. Adapun kalau sebelum huruf mati tu berbaris dhammah, contohnya hujrah, ataupun berbaris bawah, contohnya khidmah.
maka boleh jamak hujrah apa? Mai. Hujurat. Suratul Hujurat. Jadi kalau ni dia boleh tiga wajah. Dia boleh tiga wajah. Kalau sebelum apa ni huruf sahih yang sakin tu baris dhammah ataupun baris kasrah, jamak ni boleh tiga wajah. Boleh hujurat, boleh hujarat, boleh hujrat. Begitu jugalah khidmah. Boleh khidmat, boleh atau khidamat, atau boleh khidimat. Sama ada fathah kan, ataupun apa ni tabi' kan ikut belakang. Kalau ni tabi' ikut belakang dhammah, jadi dia ikut belakang dia dhammah, jadi hujurat. Yang ni dia ikut belakang dia baris bawah, jadi dia pun baris bawah juga, khidimat. Ataupun mati hujurat, khidmat. Ataupun fathah kan, khidmat, khidamat, hujurat. Adapun khadamat itu khata'. Setengah orang sebut khadamat. Orang Sudan sebut khadamat. Jadi khadamat tu salah, khata' syai'. Khata' syai'. Dia khidamat. Khidamat betul, khadamat salah. Adapun kalau lebih daripada 3, maka dia kekal macam biasa dah. Sarwah, sarwat. Maryam, maryamat. Itu dia kekal macam biasa. Ni masalah yang tiga huruf. Baik. Settle. Alhamdulillah. Jadi habis jamak muannas salim. Jadi kalau tengok dekat ra'aitu qudatan wa ghuzatan tu ada nombor 2 hamish. Boleh tengoklah situ. Itu apa ni Syekh Muhammad Muhyiddin datangkan tempat-tempat yang dijamakkan jamak isim-isim yang dijamakkan jamak muannas salim. Yang disebut 5. Kita tengok tu. Baik, berpindah kepada bab yang kelima yang terkeluar daripada asal, iaitu ma la yang sorif ataupun al-ismul ladzi la yang sorif. Apa tu? Jadi isim la yang sorif, kata musannif rahimahullah, wa ma la yang sorifu fayujarru bil fathati nahwu bi afdala minhu illa ma'al nahwu bil afdali awil idafah ay illa ma'al idafah nahwu bi afdalikum. Al-babul khamis, kata syarah, mimma kharaja anil asli ma la yang sorif, yakni isim yang la yang sorif. Apa isim la yang sorif? La yang sorif kita kata isim yang tak terima tanwin. Isim yang tak terima tanwin itu mudah-mudah kita katalah isim yang tak terima tanwin. Adapun takrif dia kita akan sebut sebentar lagi. Wa huwa, dan isim la yang sorif itu ma fihi illatan far'iyatan min ilali tis'in aw wahidatun minha taqumu maqamahuma. Apa dia isim la yang sorif? Iaitu isim yang
ada padanya dua illah far'iyah daripada illal yang 9, daripada illah yang 9, ataupun fihi wahidatun, yakni illatun wahidah, ataupun ada pada isim tersebut satu illah, tapi satu illah tu menempati dua illah. Satu illah tu menempati dua illah. Baik. Jadi sebelum kita masuk, kita kena ulang balik sebagai muqaddimah. Ingat balik isim, kita sebut dulu asal pada isim i'rab ataupun bina. Baik. Asal pada isim adalah i'rab. Jadi bina adalah furu', cawangan dia. Begitu juga fa'il. Asal pada fa'il i'rab ataupun bina. Asal pada fa'il bina. Adapun i'rab tu cabang dia. Huruf daiman mabni. Baik. Jadi kita sebut dah sebelum ni, al-aslu la yus'al. Asal tidak ditanya. Ma yukhaliful asla yus'al. Apa yang menyalahi asal ditanya. Jadi sebab tu bila fa'il mu'rab, maka kita boleh tanya kenapa mu'rab. Begitu juga sebab dia asal dia bina. Jadi bila bina tak tanyalah dah. Tapi bila dia i'rab, mu'rab, maka kita boleh tanya. Isim, asal isim apa dia? Asal isim kita kata i'rab asal dia. Maknanya dia isim-isim ni kalimah-kalimah dia kalimah yang mu'rabah. Bila kalimah yang mu'rabah, dia terima perubahan, sebab i'rab ni taghyir, perubahan. Dia terima perubahan dan terima tanwin, sebab tanwin antara alamat isim. Tiba-tiba bila kita tengok perhati, ada kalimat-kalimat isim yang tak terima tanwin dan tak berubah. Ada kalimat-kalimat isim yang tak terima tanwin dan tidak berubah. Yang tak berubah tu bina lah. Yang tak berubah tu bina. Satu lagi dia tak terima tanwin. Maka waktu tu kita tanya kenapa dia tak berubah, kenapa dia jadi bina, dan kita boleh tanya kenapa dia tak terima tanwin, dia tak terima sorof. Jadi inilah yang kita sebut dulu kaedah dia, al-ismu idza syabahal fi'la yubna yumna'u minas sarfi wa idza syabahal harfa yubna. Isim apabila menyamai fi'il maka ditegah daripada sorof, ditegah daripada tanwin. Dan apabila menyamai huruf maka dibina. Jadi sekarang ni kita tak mau bahaskan kenapa dia dibina, sebab dah sebut dah dulu. Ada syibih, ada persamaan. Dia sama dengan huruf kerana ada sama dengan huruf. Sama pada apa? Kita sebut itu 4 sebab. Ada syibih wada'i, ada syibih maknawi, ada syibih iftiqari, ada syibih niyabi. Itu sebab persamaan tu, wajah sama tu. Itu kita tak mau bahaskan di sini. Cuma yang tajuk kita ni masalah isim yang sama dengan fa'il. Dia tak terima tanwin sebab apa? Sebab dia sama dengan fa'il. Sama pada apa? Itu yang bila kita tengok dalam takrif, letak apa? Isim yang dia menyamai fa'il pada adanya dua illah far'iyah. Jadi dekat fa'il ada dua illah far'iyah, dekat isim pun ada juga dua illah far'iyah. Jadi sama pada ada dua illah. Bukan sama pada illah. Sama pada ada dua illah. Jadi bila sama dengan fa'il, jadi fa'il terima tanwin tak? Fa'il tak terima tanwin. Jadi isim pun tak terima tanwin. Fa'il terima huruf baris bawah tak? Tak terima baris bawah. Isim pun tak terima baris bawah. Dia ambil hukum fa'il. Jadi apa takrif? Isim lah yang sorif ataupun al-ismul mamnu' min as-sarfi. Ini takrif yang Syekh Muhammad Muhyiddin sebut. Dia kata al-ismul ladzi, ingatnya yang dia al-ismul ladzi syabaha al-fi'la fi wujudi
illataini far'iyataini ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na atau wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqama al-illatain. Ini ta'rif mamnu' min as-sarf. Apa dia isim mamnu' min as-sarf? Al-ismul ladzi syabaha al-fi'la, iaitu isim yang menyamai fi'il. Isim ni dia menyamai fi'il. Kita dah sebut dah itu dekat apa ni mata jurumiyah itu. Tapi kita ulang balik sini. Isim yang menyamai fi'il, dia menyamai pada apa? Fi wujudi illataini far'iyataini, pada adanya dua illah far'iyah. Pada adanya dua illah far'iyah. Fi'il ada dua illah far'iyah, tiba-tiba isim pun ada dua illah far'iyah. Apa illah far'iyah tu kita akan tengoklah. Ada sembilan ilah. Satu ilah kembali kepada lafaz, dia berkait dengan lafaz. Satu ilah kembali kepada makna, dia berkait dengan makna. Ataupun isim yang ada padanya satu ilah sahaja, tapi ilah itu taqumu maqamal illatain, dia menempati dua ilah. Seperti dua ilah dah. Cukup dengan satu ilah, tapi dia seperti dua ilah dan dia mamnu' minas sarfi. Baik. Yang mana ilah tu kita sebutkan dia terkumpul dalam satu bait syair. Apa dia? Ni. Ingat tak? Tak ingat lagi? Mau tanya orang itu? Ha? Ada yang main? Duduk apa? Ha? Ha? Apa dia? Ijma', wazin, adilan, anis, bima, rifatin, rakib, wazin, ujmatan, fal wasfu, kamula. Ijma', wazin, adilan, anis, bima, rifatin, rakib, wazin, ujmatan, fal wasfu, kamula. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh. Ini 9 ilan. 9 ilan. Baik, satu merujuk kepada apa? Satu merujuk kepada sirah muntaha al-jumu'. Ini merujuk kepada sirah muntaha al-jumu'. Nomor 2 merujuk kepada wazan fi'il. Yazid, yaghlib, yashkur. Nomor 3 merujuk kepada adil, udul. Udul ni kharaja anil asliyah, kharaja anil, kata asal dia macam ni jalan dia, tapi dia ikut jalan lain. Maknanya dia adalah anil tariq. Dia berpaling daripada jalan tu. Asal dia orang sebut amir. Lepas tu dia keluar daripada amir ni pergi kepada sirah yang lain, tahawul. Dia berpindah daripada satu sirah kepada sirah yang lain. Dia pun jadikan Umar. Qila hakala. Asal zahil, zuhal. Ini asal dia. Ini milik kepada al-amir.
Sebut mutu lah. Yang keempat merujuk kepada taknis. Taknis bi alifil taknis bil alif al mamdudah awil maqsurah atau bi ghairi al alif. Lima, ma'rifah. Al-ma'rifah. Maksud ma'rifah ni alamiah. Simalah. Keenam, raqib. Apa dia? Tarkib. Tarkib mazdi. 6, 5, 6, 7 wazid. Rujuk kepada ziyadah al-alif wan nun. Ujmah 8. Pada ajam lah, rujuk pada ajam selain daripada Arab. Yang ke-9 al-wasfu. Baik, ini illah 9 illah. Ijma' merujuk pada sirah muntahal jumuh. Ijma' wazin. Ijma' wazin. Zin merujuk kepada wazan fa'il. Adilan merujuk pada al-adl. Anis merujuk pada taknis. Sama ada taknis bil alif al-mamdudah ataupun taknis bil alif al-maqsurah ataupun bi ghairil alif. Bi ma'rifatin, ma'rifah isyarat ataupun merujuk kepada alamiah ataupun ma'rifah. Raqib isyarat kepada tarkib, wazid isyarat ataupun merujuk kepada ziyadah alif dan juga lam. Ujmah merujuk kepada ajam. Sifat merujuk kepada sifat lah, al-wasfu. Baik. Semua ni dikatakan sebagai illah far'iyah. Sebab asal jamak apa dia? Asal jamak apa? Ha? Mufrad. Asal jamak mufrad, maknanya mufrad asal, jamak fara'. Wazan fa'il. Wazan fa'il bagi isim. Asal fa'il isim. Asal bagi fa'il adalah isim. Isim asal, fa'il furu'. Asalnya masdar. Masdar adalah isim. Al-adlu. Al-adlu pun asalnya, mana tak tahu dia punya lawan dia apa. Tapi asalnya bukan adil lah. Bukan udul. Adil je tak boleh nak dengar. Okey. Lepas tu at-taknis. Asal apa ni? Asal dia taknis apa dia? At-tazkir. Muannas asalnya muzakkar. Jadi muzakkar tu asal, muannas furu'. Lepas tu ma'rifah. Asal ma'rifah nakirah. Nakirah asal, ma'rifah furu'. Tarkib. Asal tarkib apa dia? Mufrad. Murakkab. Tapi asal dia mufrad. Mufrad tidak tarkib. Jadi tarkib ni furu', mufrad. Mufrad lawan murakkab. Tadi mufrad lawan jamak. Lain. Lepas tu ziyadah alif dan juga nun. Jadi mazid asal dia mujarrad. Asal dia mujarrad, tidak ada tambahan. Al-ujmah asal dia Arab. Jadi ujmah ni furu'. Arab asal. Was asal dia mausuf. Mausuf asal, sifat furu'. Sifat furu'. Sebab tu dinamakan illah far'iyah. Illah far'iyah.
Okay. Jadi ada kesembilan, daripada kesembilan ilah ni kita boleh bahagikan kepada dua. Jadi kita boleh bahagikan kepada dua lah, al-manu' min as-sarf. Ada yang ditegah daripada sarf, ma yumna'u min as-sarfi li illatin wahidatin, kerana sebab satu illah, tapi taqumu maqamal illatain li illatin wahidah, yang taqumu maqama al-illatain, ataupun ma yumna'u min as-sarfi li illatain, ataupun apa yang ditegah daripada sarf kerana dua illah. Dua illah. Baik. Jadi ma yumna'u li illatin wahidah ni ada apa? Yang pertama sirah muntaha al-jumu'. Sirah muntaha jumu'. Yang kedua at-ta'nis bil alif al-mamdudah atau al-maqsurah. Apa maksud sirah muntaha jumu'? Secara ringkasnya sirah muntaha jumu' iaitu sirah adalah surah, iaitu rupa jamak yang tidak boleh lagi dijamakkan selepas tu. Dia sampai muntaha maksudnya aqsal jumu'. Ada kalimat contohnya apa, kalbun, jamak dia aklub. Jamak dia aklub. Ada jamak dia kilab, aklub. Ada jamak dia aklub. Dan aklub tu boleh dijamakkan lagi. Kalbun, lepas tu aklub, lepas tu aklub ni boleh dijamakkan lagi. Jadi akalib. Jadi akalib. Dan bila sampai kepada akalib, tak bolehlah dijamakkan lagi selepas tu. Lepas tu dinamakan sirah muntaha jumu'. Sampai ke sirah ni, sirah yang terakhir sekali, dia akan berhenti dekat tu, tidak lagi boleh dijamakkan. Lepas tu namakan sirah muntaha jumu'. Jadi dia jamak, aklub jamak. Jadi jamak menepati ilah, satu ilah far'iyah. Kemudian dijamakkan sekali lagi, akalib, maka menepati satu lagi ilah, kedua ilah. Di satu ilah taqumu maqama al-illatain. Jadi kalau takrif dia kullu jam'in mukassar, tiap-tiap jamak taksir, ataupun kullu jam'in taksir, ataupun kullu jam'in mukassar, tiap-tiap jamak yang dijamakkan jamak taksir yang ba'da alifi taksirihi harfan. Selepas alif taksir tu ada dua huruf. Maksudnya masjid, jamak dia masajidu. Tiap-tiap jamak taksir yang selepas alif taksir dia tu ada dua huruf, jim dan juga dal. Ataupun selepas alif taksir dia tu ada tiga huruf, tengah-tengah
huruf sakin. Tengah-tengah huruf sakin. Contoh masabih. Ini kita kata alif taksir. Ba'da alif taksirihi ada 3 huruf. Ada 2 huruf ataupun ada 3 huruf yang tengah-tengah dia huruf sakin. Ya sakinah. Itu sirah muntahal jumuk. Dia tak syarat pun dia dengan mim. Tak syarat pun mesti ada mim. Contoh qanadil. Ada mim tak? Tak ada mim. Dobit dia yang disebut tadi lah, kullu jam'i taksirin ba'da alifi taksirihi harfan aw salah satu ahrufin wasatuhu ya'un sakinah. Itu dobit dia. Ataupun taknis bil alif al mamdudah ataupun maksurah. Contoh tadi lah hasna, hamra, safra, khadra, fatuh hubla. Jadi semua itu termasuk yang kedua, at-ta'nis bil alif al mamdudah atau maksurah. Ni bahagian yang pertama ni masuk dalam satu illah. Bahagian yang kedua masuk dalam dua illah. Boleh Ini settle. Ni settle satu. Ada lagi 7 dan sebahagian daripada 8. Separuh dia. Baik, habis ma yumna'u li illatin wahidah taqumu maqamal illatain. Sirah muntahal jumuk dengan taknis bil alif mamdudah dengan taknis bil alif al maksurah. Adapun ma yumna'u li illatain kita boleh bagikan kepada dua. Alam dengan wasaf. Alamnya dengan wasfiyah. Jadi dia kena ada dua ilah. Jadi dia mesti ada gu satu lagi. Alam apa gu dengan dia? Apa gu dengan dia? Yang ni pun sama ada gu dia satu lagi. Jadi alam dia ada 6 yang akan gu dengan dia. Alam wazan fa'il. Alam dengan alif. Alam dengan taknis. Taknis bi ghairi alif. Alam dengan ini dah alam ni lah, maksudnya makrifah ni lah alam ni. Dengan tarkib. Alam dengan ziyadah al-alif wan nun. Alam dengan al-hujmah. Adapun sini ada 3 je. Yang pertama apa? Wazan fa'il kan? Wazan fa'il. Satu al-adlu. Satu ziyadah al-alif wan nun. Ya. Ini dia punya gu dia. Jadi alam nama satu nama khas di atas wazan fa'il. Contoh dia apa? Yashkur. Ataupun yaghli. Ahmad. Contohnya Ahmad manuk bin Nasrah. Adil. Udul contohnya Umar. Zuhal. Zufar.
Kemudian asal Amir, Zahil, Zafir. Taknis contoh dia Hamzah, Talha, Alam, Zainab. Taknis semua bagi 3 lah. Bagi 3 tadi taknis. Taknis makna taknis lafzi, maknawi dengan lafzi maknawi. Hamzah, Talha, Zainab, Aisyah, Fatimah, itu semua masuk dalam taknis. Dia alam, lepas tu dia taknis. Tarkib contohnya Ba'labaka, Ma'di, Yakrib, Hadramaut. Contohnya itu tarkib mazji. 2 kalimat yang campur kita satukan jadi satu kalimat. Dia jadi satu kalimat. Kita akan i'rab kat belakang ni. Berbeza dengan tarkib apa idhafi. Idhafi dua-dua kita akan i'rabkan, cuma yang belakang tu dia akan jadi mudhaf ilaih. Dia akan majrur sentiasa. Tapi yang kalimat yang pertama tetap kita akan i'rabkan, tengok tempat dia. Faham tak? Adapun sini dah dia dah jadi satu kalimat. Dia jadi satu kalimat. Ba'labaka, Ma'di Yakrib. Ziyadah alif dan nun. Nama orang contoh Osman. Apa lagi? Osman lagi? Ha? Ha? Imran. Sulaiman. Sulaiman, Imran, boleh kan? Pilih. Majmah. Alam dan dia juga bukan Arab. Ibrahim. Dia nama Ibrahim. Itu ya. Ibrahim, nama Nabi yang lain. Salah tak apa. Apa tadi itu bagi singkatan apa? Adam, Idris, Lut, Ismail. Tambah dia nama ni. Baik, ini contohlah. Kemudian wasaf, wazan fi'il. Bagi wasaf, kemudian 3 ni lah wazan fi'il, udul dengan ziyadah alif nun. Contoh yang pertama apa dia? Wazan fi'il. Contohnya akram. Atau wazan af'al. Ini atau wazan af'al ya. Isim tafdil. Afdal. Afdal. Jadi dia wazan fi'il atau wazan af'al dan dia juga sifat. Yang kedua, udul. Udul pada contohnya masna, sulas. Orang Arab daripada mereka sebut isnain, mereka sebut masna, mereka sebut masna. Maksudnya isnain. Itu juga salas, maksudnya salasa. Ruba, khumas. Boleh? Itu pasal ayat Quran tu lah. Itu tak apa lah. Itu ziyadah alif dan juga nun. Ziyadah alif dan juga nun. Ini contoh syaba'an. Dia sifat lapak syaba'an. Nah syaba'an. Syaba'an. Nah syaba'an. Lawan dia lah. Jauhan. Jauhan. Jadi ni dia wasaf dan juga apa ziyadah alif nun. Dia sifat dan juga dia ziyadah, ada ziyadah alif dan juga daripada 3 tempat ni lah. Boleh ya? Betul.
setengah kitab dia bagi contoh apa? Setengah kitab dia nak bagi nampak kata ilah satu kembali pada lafaz, satu kembali kepada makna. Dia bagi contoh apa ni yang mana fa'il ada pada dia ilah, dua ilah far'iyah. Satu kembali pada lafaz, satu kembali pada makna. Jadi sehingga kita sebut fa'il asal dia apa? Asal fa'il daripada masdar. Asal fa'il daripada masdar. Jadi masdar dikenali sebagai mushtaq minhu. Adapun fa'il disebut sebagai mushtaq yang diambil. Adapun yang diambil daripadanya masdar. Jadi antara fa'il dengan masdar, mana asal? Masdar lah asal. Asal masdar. Dia kita sebut kata terbitan. Jadi yang lain diambil daripada dia. Begitu juga fa'il diambil daripada masdar. Maka mushtaq kena pada fa'il, mushtaq minhu asal kena pada masdar. Jadi yang ni asal, yang ni furu'. Yang ni asal, yang ni furu'. Dan furu' ni fa'il ni dia berkaitan dengan lafaz. Berkaitan dengan lafaz. Soalan mushtaq dan berkaitan dengan lafaz. Kemudian kata apa ni nahwiyun lagi. Fa'il dia nak memberi makna, dia berhajat kepada isim. Dia berhajat kepada fa'il. Dia berhajat kepada fa'il. Contohnya daraba. Ataupun kita sebut lain qama. Bangun. Siapa yang bangun? Berhajat kepada fa'il. Fa'il. Qama Zaidun. Jadi berhajat kepada fa'il, ataupun kalau bina majhul pun berhajat kepada naib fa'il. Pokoknya dia berhajat kepada isim untuk memberikan makna. Ini yang berkaitan dengan makna. Jadi isim kita sebut sebagai fa'il tadi, ini yang dia ni muhtaj. Dia muhtaj ilaih. Sekarang kita sebut je ni. Fa'il dia muhtaj. Isim yang diberhajatkan kepadanya, fa'il ni yang berhajat. Dia berhajat kepada isim untuk memberi makna. Jadi yang diberhajatkan kepadanya itu adalah asal. Yang muhtaj ni furu'. Kita ni anak dengan ayah, siapa asal? Ayah asal. Sebab kita nak ada, kita berhajat kepada ayah, berhajat kepada adanya ayah. Jadi kita muhtaj kepada ayah. Kita ni muhtaj. Ayah tu muhtaj ilaih. Jadi ayah tu asal, kita ni furu'. Nisbah kita dengan ayah kita. Ayah kita dengan tok kita, ayah kita jadi furu' pula, tok jadi asal. Jadi muhtaj ini furu'. Muhtaj ilaih iaitu isim ataupun fa'il adalah asal. Jadi ada pada fa'il dua ilah furu', dua ilah far'iyah. Satu yang berkaitan dengan makna, satu berkaitan dengan lafaz. Tiba-tiba ilah yang sama, bukan ilah yang sama. Dua ilah ada dua ilah yang sama pada isim. Iaitu ada dua ilah furu'. Bukannya ilah yang sama. Sebab Fatimah, sebab apa dia jadi mamluk bin Saraf? Satu taknis, satu lagi alamiah. Sama tak ilah dia? Tak sama. Tapi ada tak dua ilah? Ada dua ilah. Itu yang kita katakan wujud dua ilah. Syabahal fi'la fi wujudi illataini far'iyatain. Pada adanya dua ilah, sama pada ada. Dia pun ada dua ilah far'iyah, taknis asal dia tazkir, alamiah asal dia nakirah. Jadi ada dua ilah far'iyah pada Fatimah. Jadi dia pun mamluk min saraf. Boleh ada yang syarah macam ni. Contohnya fa'il daraba. Daraba bagi makna apa?
ha? Hadas dan juga zaman, masa kan. Asal pada kalimat dia tak memberi makna hadas dan tak memberi makna zaman. Contoh kalimat qalam. Qalam tak ada bagi makna hadas, tak ada bagi makna masa. Tiba-tiba daraba fi'il dia ada makna hadas dan dia ada makna masa. Jadi dia terkeluar daripada asal. Asalnya tidak ada makna hadas, juga ada makna hadas. Jadi makna hadas ni furuk daripada asal. Asal tak ada. Lepas tu qalam kalimat tidak ada makna masa, tapi fi'il dia ada petunjuk masa. Ini terkeluar daripada asal. Asal tak ada penunjuk masa, fi'il ada penunjuk masa. Jadi ada dua ilah far'iyah. Ini syarahkan macam ni. Allahu a'lam. Baik, kita baca. Qala syarih rahimahullah, al-babul khamis mimma kharaja anil asli ma la yansarif wa huwa ma fihi illatani far'iyatani min ilalin tis'in aw wahidatun minha taqumu maqamahuma. Fal awwal ka Fatimah. Fal awwal maknanya yang ada dua illah. Fa inna fihi at-ta'rifa wa at-ta'nis. Maka ada pada kalim yang pertama ni, Fatimah ni, ada ta'rif dan juga ada ta'nis. Ini ada ta'rif tu kena alamiah lah. Alamiah dan juga ta'nis. Jadi dua illah far'iyah. Asal ta'rif tankir, asal ta'nis tazkir. Jadi wahuma illatan far'iyatan anit tazkir wa anit tankir wa tazkir. Itu asal dia. Asal ta'rif tankir, asal ta'nis tazkir. Sebab kita asal laki dulu ke perempuan? Laki dulu. Adam dulu ke Hawa? Adam dulu. Asal kita ni dikenali ke tak dikenali? Tak dikenali. Tak dikenali itu asal. Lepas tu baru kita dikenali. Jadi dikenali itu adalah furu'. Wasani, dan yang kedua iaitu yang ada satu illah, nahu masajida wa masabiha fa innahuma jam'an. Kedua-duanya jamak. Wal jam'u far'un 'anil mufrad. Jamak far' bagi cabang daripada mufrad. Wa sighatuhuma, dan sirah kedua-duanya masajid dan masabih ni sighatu muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu'. Wa makna hadza anna mafa'ila wa mafa'ila waqafatil jumu' indahuma. Maksudnya mafa'il dan mafa'il akan berhenti jamak pada kedua-dua lafaz ni. Pada kedua-dua ni, mafa'il dan mafa'il. Ada lagi yang lain. Jadi bila dah sampai kepada jamak di atas wazan ni, atas surah ni, maka tidak dijamakkan lagi dengan jamak taksir selepas tu. Tidak dijamakkan lagi dengan jamak taksir. Anda sebut tak dijamakkan lagi dengan jamak taksir sebab boleh jadi dijamakkan dengan jamak selain daripada jamak taksir. Ada keadaan yang satu kalimat dijamakkan lagi tapi dijamak dengan bukan jamak taksir. Baik. Fa in wa makna hadza anna mafa'ila wa mafa'ila waqafatil jumu' indahuma wa intahat ilaihima, yani wa intahatil jumu' ilaihima fala tatajawazuhuma, maka dia tak ada lebih dah. Tak ada dah lepas tu. Masabih tak ada dah lagi jamak selepas tu. Masajid tak ada dah lagi jamak selepas tu. Tak ada lagi jamak taksir selepas tu. Fala yujma'ani maratan ukhra, maka tidak dijamakkan lagi kedua-duanya sekali lagi. Bi khilafi ghairihima minal jumu'. Bersalahan selain daripada kedua-dua ni daripada jamak-jamak. Fa innahu qad yujma'. Contohnya kalbun wa aklubun, kafalsin wa aflusin. Summa taqul aklubun wa akalib. Kalbun jamak dia aklub. Lepas tu aklub jamak lagi jadi akalib. Akalib. Jadi bila dah jamakkan jadi akalib, wala yajuzu fi akalib an yujma'a ba'du. Maka tak boleh lagi pada akalib tu bahawa dijamakkan lagi selepas itu. Wa kadza a'rubun wa a'arib. A'rub kita jamakkan jadi a'arib. A'arib.
Tak ada ya. Jadi fala yajuzu fi a'ariba an yujma'a kama yujma'u aklub ala akalib wa asalun ala asail. Lepas a'arib tu tak dijamakkan lepas tu. Asail lepas tu tak dijamakkan lepas tu. Asal jamak dia asail, selepas asail tak dijamakkan lagi. Faka'annal jam'a qad taqarrara fihima. Maka seolah-olahnya jamak tu telah berulang-ulang pada kedua-duanya. Kedua-dua kalimat tadi. Fanuzzila lidzalika manzilata jam'aini. Maka ditempatkan akan yang demikian itu sebagai manzilah tempat dua kali jamak. Jadi seolah-olah ada dua illah lah. Sebab jamak dua kali. Tadi jamak aklub, satu jamak kira satu illah. Lepas tu dijamakkan lagi sekali lagi, itu dikira sebagai satu lagi illah. Maka jadi dua illah. Ini fanuzila hadzal jam'uni lizalika ay litakarruri litakarrurihima manzilata jam'aini. Wa kadzalika sahra wa hubla fa inna fiha at-ta'nisa wa huwa far'un 'anit tadhkir. Begitu juga sahra dan juga hubla. Maka sesungguhnya kedua-duanya sahra dan hubla ni ada pada kedua-duanya ta'nis. Dan ta'nis itu wa huwa ay at-ta'nis itu far'un 'anit tadhkir, merupakan furu' daripada tazkir. Wa huwa ta'nisun lazimun. Dan ia adalah ta'nis yang lazim. Dan ta'nis ini adalah ta'nis yang lazim, yang munazzalun luzumuhu manzilata ta'nisin sani. Dia satu dia ta'nis. Sahra dan hubla ni ada padanya ta'nis, dan ta'nis ni adalah furu' dari tazkir, dan ta'nis ni pula merupakan ta'nis yang lazim. Jadi ta'nis yang lazim ni dikira satu lagi illah. Seolah-olah yang macam itulah. Lepas tu dia kata wa huwa ta'nisun lazim munazzalun luzumuhu, menempati lazimnya tu akan tempat ta'nis yang kedua. Dia ta'nis dan dia lazim. Jadi seolah-olah lazim dia tu jadi satu lagi illah. Walihazal bab makanun ya'ti syarhuhu fihi insya-Allah taala. Jadi bab ni dia kata ada tempat khas dia dah, dia akan syarahkan nanti insya-Allah. Akan datang syarahnya padanya. Wa hukmuhu an yujarra bil fathah. Tengok hukum dia pula. Wa hukmuhu an yujarra bil fathati niyabatan anil kasrah. Hukumnya tadi tak sebut. Bila manut min surah, hukum dia dijarkan dengan beralamatkan fathah. Hamalu jarrahu ala nasbihi kama aqasu zalika fil bab sabiq. Mereka tanggungkan jarnya, jar mamnu' min surah ni ala nasbihi. Maknanya macam nak ikat jar, alamat dia fathah. Alamat dia fathah. Seperti mana depa akaskan pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim nasab dengan kasrah. Kama kan ya. Wa hukmuhu an yujarra bil fathati niyabatan anil kasrah. Hamalu jarrahu ala nasbihi. Depa tanggungkan jar dia ke atas nasabnya, ke atas alamat nasab dia. Alamat nasab dia fathah. Jar dia pun beralamatkan seperti mana alamat ketika nasab. Seperti mana mereka akaskan. Terbalikkan. Terbalikkan akan yang demikian tu pada bab yang lepas, iaitu pada jamak muannas salim. Taqulu marartu bi Fatimata wa masajida wa masabiha wa sahra'a fataftahuha kama taftahuha idza qulta ra'aitu Fatimata wa masajida wa masabiha wa sahra'a. Maka kamu fathahkan, bariskan fathah semuanya al-mazkurat tu. Kemudian kamu fathahkannya apabila kamu cakap ra'aitu Fatimata wa masajida ila akhirih. Qala Allah Ta'ala wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila. Semua tu isim majrur tu. Ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Itu semua ujmah dengan alam. Ujmah dengan alam. Dia punya
Ilah dia. Wa qala ta'ala ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila. Ini sirah muntaha al-jumu'. Wa yustasna min zalika suratan, dan diistisnakan daripada yang demikian itu dua rupa masalah. Maknanya dia tidak lagi dijarkan dengan fathah pada dua keadaan. Apabila masuk alif lam dan apabila dia jadi mudhaf, Boleh ya? Maknanya ada mudhaf ilaih lah. Bila dia diidhafatkan dan bila ada alif lam, maka dia i'rab seperti biasa. Ihdahuma an tadkhula alaihi al wa thaniyah an yudhafa. Fa innahu yujarru fihima bil kasrati 'ala al asri. Sesungguhnya dia dijarkan pada kedua-dua rupa masalah ni dengan kasrah 'ala al asli, atas asal. Jadi bila masuk alif dan lam ataupun dia jadi mudhaf, maka dijarkan dengan kasrah, bukan lagi dengan fathah. Fal ula nahu wa antum aakifuna fil masajidi. Ada alif lam. Wa antum aakifuna fil masajidi. Okey. Wathaniyah fi nahwu fi ahsani taqwim. Jadi ahsan itu wasaf dengan wazan fa'il. Tapi disebabkan dia jadi mudhaf, maka dia diistisnakan. Dia tak jadi mamnu' minas sarfi. Fi ahsani taqwim. Habis. Cuma sekarang ni dia nak sebutkan tentang misal-misal yang dia buat lah. Kenapa aku misalkan macam ni? Nak bagi tahu dia punya misal dia lebih afdal daripada misal yang lain dan sebagainya. Dia kata wa tamsili fil asli, yakni fil matni, bi qauli bi afdalikum, dengan kata aku bi afdalikum. Tengok kat matan balik dia cakap apa? Kat matan dia kata wa ma la yansarif fayujaru bil fathati nahwu bi afdala minhu illa ma'al nahwu bil afdali au bil idafati nahwu bi afdalikum. Itu dalam matan. Itu yang dimaksudkan dengan asal. Dan dia buat contoh aku di dalam matan tu dengan kata aku bi afdalikum, itu lebih aula daripada tamsil sebahagian ulama, sebahagian nahwiyin dengan kata mereka marartu bi usmanina. Jadi ada sebahagian ulama dia nak bagi contoh isim mamnu' minas saraf yang asalnya isim mamnu' minas saraf, kemudian dia diidhafatkan, maka tidak lagi jadi mamnu' minas saraf. Lepas tu dia pun nak bagi contoh, marartu bi usmanina. Dia bagi contoh bi afdalikum. Jadi dia kata contoh yang dia bagi ni lebih baik daripada, lebih afdal daripada contoh yang disebut oleh sebahagian ulama. Sebab dia kata apa, fa innal a'lam la tudafu hatta tunakkar. Kerana sesungguhnya isim alam itu tidak diidhafatkan sehinggalah dia jadi nakirah dulu. Dia dinakirahkan. Fa idza sara nahwu usman nakiratan zala minhu ahadu sababaini almani'aini lahu min as-sarfi wa huwa al-alamiyah. Fa dakhala fi bab ma yansarif wa laysa al-kalam fihi bi khilaf al-afdal. Kata apa? Kalimah Usman dia tidak akan diidhafatkan kecuali bila dia jadi nakirah. Contohnya Usman, pok ni ada nama Usman, pok ni ada nama Usman, pok ni ada nama Usman. Ada 3 pok ni ada nama Usman. Jadi dia nak beritahu aku lalu pada Usman kami, bukan Usman kamu. Ada 3 orang Usman. Jadi bila ada 3 orang Usman waktu tu ketika tu tak jadi lagi, dia dah jadi nakirah sebab ramai. Jadi dia nak bagi tahu aku lalu Usman geng kami. Dia kata marartu bi usmanina. Kami lalu melewati Usman kami. Jadi bila bagi contoh macam ni, dia cakap yang dia tafsirkan dia punya contoh ni, sebab Usman ni dia tidak diidhafatkan kecuali bila dia jadi nakirah. Bila dia jadi ramai jadi nakirah. Dan bila dia jadi nakirah, maknanya ada ramai Usman, ada 3 Usman. Bila dia jadi nakirah, dia tidak lagi termasuk dalam mamnu' minas saraf.
Faham tak? Dia tidak lagi manuk minas sorof. Sebab bila dah jadi nakirah, maka hilanglah. Dia dah kembali kepada asal. Asal makrifah nakirah. Jadi kalam kita bukan pada, maka dia akan termasuk pada bab ma yang sorif. Maka percakapan, perbahasan kita bukan dalam bab ma yang sorif. Perbahasan kita pada bab ma la yang sorif. Jadi kata, kalau contoh afdal yang dia bagi, dia sebut apa? Dia punya manik minas sorof dia, sifah dengan wazan fi'il. Yang ni dia punya makrifah dengan ziyadah alif nun. Jadi bila dah ramai, maka hilang satu illah. Dah hilang satu illah, maka dia tak jadi lagi manuk minas sorof. Jadi nak bagi contoh dengan contoh ni tak tepat. Nak bagi contoh dengan contoh ni tak tepat. Adapun afdal, dia bagi contoh afdal ni kan, dia ni diidafat ke tak diidafat ke, tetap illah masih ada. Illah tak hilang. Tapi bila bagi contoh Usmanina, sebelum nak idafat dia jadi nakirah, tapi sebelum nak idafat tu dah hilang dah satu illah. Dah hilang dah satu illah. Bila hilang satu illah, maka dia tak lagi jadi mamnu minas sorof. Dia faham? Sebab tu dia kata tamsil yang dia buat ni afdal ni lebih baik, lebih afdal. Sebab bila kita idafatkan dia bi afdalikum, illah ni masih ada. Tidak ada satu illah pun yang hilang. Wazan fa'il dan sifat masih kekal. Dia kata fa innal a'lam la tudaf hatta tunakkar. A'lam apa ni, nama isim alam tidak diidafatkan sehinggalah dia dinakirahkan. Dia bila jadi ramai dia dinakirah. Fa iza sara nahu Usman nakiratan, apabila menjadi seumpama Usman tu jadi nakirah, maka telah hilanglah satu sebab yang menegah daripada sorof. Wa huwal alamiyah, maka alamiyah dah hilang. Fa dakhala, maka termasuklah ia di dalam bab ma yang sorif. Masuk di dalam bab ma yang sorif. Bab yang terima tanwin. Walaisal kalam fihi, dan bukanlah perbahasan percakapan kita ni pada bab ma yang sorif. Bi khilafi afdal, bersalahan perkataan afdal. Fa inna mani'ahu minas sarfi as-sifatu wa waznul fi'li. Maka manik daripada saraf pada kalimah afdal tu adalah sifat dan juga wazan fi'il. Wa huma mawjudani fihi, dan kedua-dua illah ni ada pada kalimah afdal tu, pada lafaz afdal. Adaftahu an lam tudifhu, kamu idafatkan dia ataupun kamu tak idafatkan dia, dua-dua illah tu masih ada. Wa kadzalika tamsili bil afdal aula min tamsili ba'dihim bi qawlihi ra'aitul walid ibn al-jazid mubarakan syadidan bi a'ba'il khilafati kahiluh. Begitu juga dia kata tamsil, contoh yang aku buat dengan bil afdal. Afdal bubuh alif lam, lebih afdal daripada misal yang dibuat oleh sebahagian nuhah. Dia datangkan syair ra'aitul walid ibn al-yazid, dekat al-yazid tu, dekat al-yazid tu. Yazid tu ada alamiyah dan ada wazan fa'il. Wazan fa'il tu nak bagi contoh. Jadi kenapa dia kata misal aku lebih afdal? Li'annahu yahtamilu an yakuna, ataupun yuhtamal an yakuna qaddara fi yazid asya' fa sara nakiratan summa adkhala alaihi al. Ada ihtimal syair tu dia jadikan Yazid tu jadikan syiah. Maksudnya apa dia? Yazid yang banyak tersebar. Seperti kalimah rajul. Anda sebut rajulun. Jadi Azimi rajul, Syawal rajul, Umair Baina rajul. Jadi ada semua rajul. Wasallallahu alaihi wasallam. Jadi Yazid ni ada ihtimal, Yazid ni dia takdirkan pada Yazid ni Syiah.
Bila jadi Syiah, maknanya dia jadi macam kalimah rajul. Ada Yazid, 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 Yazid. Kemudian masukkan alif dan lam untuk menunjukkan pada Yazid yang tertentu. Ada ihtimal macam tu. Summa adkhala alaihi al. Baik. Summa adkhala alaihi al li ta'rif. Cuma dimasukkan alif lam untuk mentakrifkan. Ada ihtimal begitu. Maka fa'ala haza laisa fihi illa waznu fi'li khassatan. Maka atas ini ihtimal, wa ala hadzal ihtimal laisa fihi, tidak ada pada kalimah al-yazid itu kecuali wazan fa'il sahaja. Boleh faham tak? Kecuali wazan fa'il saja khassatan. Mana illah satu lagi dah tak ada. Sebab dia nakirah. Sebab dia asalnya nakirah, kemudian masukkan alif lam untuk takrif. Wa yuhtamalu an yakuna baqiyan ala alamiyatihi. Apa ni, dan ada ihtimal bahwasanya kalimat bahwa al-yazid itu dia kekal atas keadaan dia alam. Lepas tu alif lam tu zaidah. Fihi kama za'ama man massala bihi. Lepas tu alif lam tu zaidah. Al-yazid sebab isim alam, dia tak masuk alif lam. Contohnya kalimah Abbas, kita tak sebut Al-Abbas. Kecuali kalau masuk alif lam, dia tak bagi faedah takrif. Sebab isim alam dia memang dah makrifah. Maka tidak didatangkan alif lam untuk memakrifahkan dia. Hanya didatangkan alif lam untuk lilamhil asli, untuk kita mengisyaratkan kepada asal kalimat. Untuk contohnya Ahmad ataupun Mahmud. Mahmud ambil daripada perkataan alhamd, puji. Jadi kita datangkan alif lam untuk mengisyaratkan kepada asal dia. Asal kalimat dia, nak bagi nampak makna asal kalimat tu diambil daripada perkataan alhamdu. Maka didatangkan alif lam. Jadi alif lam tu zaidah, dia tak bagi faedah ta'rif. Jadi ada ihtimal kalimah yazid tu masih kekal dengan alam dia, tapi dimasukkan alif lam. Jadi alif lam tu zaidah lilamhil asli. Yang disebut dalam kitab lilamhil asli. Jadi ada dua ihtimal. Jadi bila ada dua ihtimal, maka tamsil aku lebih afdal lah. Tamsil aku lebih afdal. Cuma Syekh Muhammad Muhyiddin dia kritik dalam tu. Anda malah nak baca lah, dah lambat dah. Dia kritik lah. Dia kritik dan dia sebut musannif sendiri dalam kitab dia yang lain Awdahul Masalik, dia datangkan misal ni. Dia datangkan misal ni, ra'aitul Walid bin al-Yazidi mubarakan. Sebab tu jadi ibna al-Yazidi, bukan ibn al-Yazida. Kalau ikutkan manuk bin saraf. Tapi sebab ada alif lam. Sebab ada alif lam. Boleh bacalah dalam tu. Dia kata wa'lam anna al-muallif qad ijtahada bi hadzal bait fi ba'di kutubihi minha Awdahul Masalik ala anna al-fil yazid zaidah daruratan. Alif lam tu zaidah. Allah Ta'ala alam. Belakang tu panjang sikit, hampa tengok-tengoklah balik. Masalah dia kata tamsil dia lebih elok. Yang pertama tu tak susah mana. Mungkin yang kedua tu sebab ada dua ihtimal. Boleh tengok penjelasan dia, mungkin hamish tu membantu. Hamish tu mungkin membantu. Allahu Ta'ala a'lam. Nanti masuk kita sambung lagi wal amsilatul khamsah dengan fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir, iaitu bab yang ke-6 dan juga bab yang ke-7. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu.